Berapa orang tu guru di Mekah, tengah dia ada perang oleh istihar wajib peracur kerajaan Turki kerana dia tidak bangsa Quraisy tak layak jadi khalifah. Satu cara juga bila dia boleh faham, mungkin dia faham juga pakai baca begitu. Ada pakai tak baca, tak apalah. Itu tu menyebabkan dia lupa juga kepada peringatan, kesedaran. Sebab itulah mohon billah mengingat kepada kita semua yang membaca Quran. Kalau kita bacalah ayat-ayat dalam Quran tu, tiba-tiba pengertian ayat tu menyebut kejahatan, umpama lah misalnya sebut kejahatan. Kejahatan dia sebut tu kejahatan orang lain, bukan kita. Tapi kita kena ambil alih tepat. Kalau dia sebut dalam ayat tu, kita lah, tidak orang lain tu. Dia surat lagu tu. Sama juga segala teguran yang ada dalam Quran. Berarti teguran itu kita, bukan tegur orang lain tu. Kau sebut Abu Jahal ke, Abu Lahab ke misal. Jadi Abu Lahab tu kena buang kita situ. Barulah tazkir Allah dalam Quran tu berkesan. Kalau selagi kita dulu tengok orang lain, tidak kita, jadi kita cuci sama. Kita bersih sama, molek sama kita. Jadi gitu. Jadi hak tu dia akan hilanglah kesedaran tu. Ayat yang kita baca boleh beri pengajaran, boleh beri kesedaran, tak ada lain. Berartinya hilang sebahagian maksud ayat. Jadi pucanya sikap kita. Mereka tidak mampu mentafsirkan semua perkara yang berubah-ubah mengikut zaman. Ini satu kawal lagi. Zaman berubah. Daripada saat kepada jam, kepada hari, kepada minggu, kepada bulan, kepada tahun. Misalnya. Jadi setiap second itu dia ada perubahan. Sama ada kita boleh lihat dengan jelas selalu atau tak boleh lihat. Kalau kita perhati pada jarum second jalan, kita nampak perubahan. Kenapa lah? Berapa jarak dia boleh berubah? Dalam 1 minit misal. Jarum second. Jarum minit. Jarum jam pula. Tapi kalau berubah di dalam alam ni, mungkin kita tak nampak. Ataupun dia tuduh dengan beberapa perkara lain. Mereka telah kembali jumuk mengikut adat yang lama. Kerana tak mampu mentafsir semua yang berubah mengikut zaman. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah ada menyebut, dia kata allimu auladakum ilmu zamanihim fa innahum khuliqu li zamanihim ghayra zamanikum. Kita nak didik, nak ajar kita ajarlah, didiklah anak dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sesuai dengan zaman dia. Jadi Tok Guru dia main dulu cerita juga. Dia buka pondok. Dia suruh ngaji pondok. Anak dia atas sekolah Inggeris. Dia nampak dah. Anak mengatah negeri, anak jadi maju. Dan anak ke depannya orang pandai Inggeris. Anak dah ngaji ke Inggeris. So sekolah Inggeris, 2 sekolah Inggeris, 3 sekolah Inggeris. Anak galai yang tak apa tu. Ada pondok habis jagaan lain jadi itu lembang hati. Ada yang mati. Dia jadi DO.
dia ni cucu dia. Jadi pengaruh. Cuba perhatilah Haji Mak Mahir. Haji Mak Mahir. Itu peti dah. Cuba perhati. Itu nampak ke tu? Muka jelas. Bukan tu cucu dia. Lagi anak dia tu. Apa orang lain? Belana kalau terbaru tu kalau perhati lah. Itu keadaan. Mana dia tengok ada dah perannya Zami tu dia tengok. Ambo ingat. Cik Ding. Dia buang Cik Ding. Dalam perbualan itu dia cerita. Dia boleh mengaji Inggeris. Dia kata tu guru tempat dia. Guru tempat dia lah, tu guru Haji Hassan. Tu guru Haji Hassan tu kata kaya dia. Dia kata, dia kata kakak sekolah Inggeris lah. Ni ada itu ni dia kata. Ada chair dia kata ni. Ada harapan dia kata. Kakak sekolah Inggeris. Dia suruh ke bantu atas anak dia sekolah Inggeris. Jadi ayah dia patah sekolah Inggeris. Jadi Pak Inggeris, rupa ada fungsi dah dia tidak terjadi tu lembaga pun. Dia jadi orang berkhidmat kepada negara. Misalnya, itu misalnya tu. Jadi begitulah juga orang lain pun, mak ibu bapa ada kesedaran dulu lah. Begitulah. Kesukaan kita ni tak ada apa satu. Nak mengaji ke si mengaji ke umum. Mereka telah kembali jumuk mengikut adat lama. Jadi berarti tak bergerak dah. Mereka tiada keupayaan berijtihad dan mereka telah menyeleweng dari kebenaran. Sudahlah tak mampu, lari daripada gali pula. Inilah yang terdapat di kalangan kita seperti yang terdapat pada orang Nasara dan lebih dari itu. Jadi kalau kita tengok orang Nasara tu tak cermin, banyak penyelewengannya, jadi kita tidak tilik balik kita sendiri lagi. Jadi bila tilik kepada diri kita sendiri pun tidak kurang juga cacaknya daripada orang-orang Nasara tu. Jadi punca orang Nasara yang tidak naik tu kerana dia tidak ikut perkembangan zaman. Keperluan zaman itu tak ada. Bila gitu fa'aghrayna bainahum al-'adawata wal-baghdha'a ila yaumil qiyamah. Allah. Jadi pucanya dia kata la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna kalimah amma wadi'in wa nasu hazzam mimma dhukiru bih. Selepas tu fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kerana itu kami menyemarakkan api persengketaan dan kebencian di kalangan mereka sendiri sampai hari kiamat. Mana akibat daripada itulah lahir dalam masyarakat tu rasa permusuhan di antara sama-sama sendiri. Duduk balong. Tak ada semangat cinta kasih. Jadi sebutan ada, dalam tindakan tidak ada. Jadi yang menyemarakkan api persengketaan dan kebencian di kalangan mereka sendiri sampai hari kiamat. Bila hari kiamat tu? Bila sebut yaumil qiyamah ni berarti jarak masa yang lama sehingga alam dah berubah. Waktu itulah baru dia boleh berubah. Berarti perubahan itu dah kena perubahan alam lah. Agak ke dia tak berubah. Mati satu generasi, ganti generasi kedua, ganti tiga, ganti generasi keempat. Jadi setiap perubahan alam tu ultimate tu dia berubah sekali dengan orang-orang tu.
Itu punca itu. Inilah kalau kita tengok, orang yang sedar lah daripada dulu pun dengan sampai sekarang, tak cakap no, kabir kata orang kalau bawa perahu kan. Tak cakap kabir, tak naik. Tak naik. Duduk lari sematian daripada garis. Itu. Perkara ini tidak diragukan oleh siapa pun bahawa orang Islam paling banyak diuji dengan perkara seperti ini. Ni surat tentu dah ada kata ni. Benda ni tidak syok lagi dah. Kalau orang tu ada perhatian, renung tengok, orang yang kena ujian ni gak boleh kata tak ada orang lain, orang Islam lah paling banyak. Zaman-zaman akhir ni gak lagi teruk. Ujian tu lagi teruk. Syekh berkata, bala yang terakhir ini tidak terdapat dalam masyarakat India. Tak ada ni. Setelah kita bergaul dengan Turki, Arab, kita pastikan bahawa permusuhan di kalangan mereka kuat hingga ke peringkat tiada harapan untuk menghapuskan. Jadi Syekh ni dia dah bergaul, dah bercampur tengok orang Arab, tengok orang Turki. Jadi Turki dengan Arab balut tak berhenti. Tak pakai hari ni pun tak belagak. Arab dengan Turki tu sebab Turki jatuh terpukiskan oleh Arab. Jadi perasaan tu daripada dulu pakai hari ni tak habis-habis tu. Mana dia berasa pesan dia jatuh tu asalnya Arab. Tapi kendai di Palu tu orang ramai muka lain. Muka lain. Sehingga sebahagian besar orang kita ni duduk marah ke muka lain lah. Duduk marah nak buat Mustafa Kamal dia marah. Maki tu ke Mustafa Kamal siang malam. Jadi Mustafa Kamal lah yang jahatnya. Kalau kita kata Mustafa Kamal tidak begitu jahat, dia marah kita jahat. Jadi gitu. Padahalnya, kalau dia ambil tu betul ke tidak? Dia tak tanya dah. Dia tak tanya dah. Orang pertama cerita ke dia terima cerita. Jadi mari cerita yang kedua, yang ketiga, yang keempat tak boleh mengubah pegangan yang pertama. Jadi dia tidak teliti dulu cerita sama ada benar atau tidak. Daripada mana kau datangnya cerita tu pun dia tidak salah. Sebab ada kata yang beroyak tu orang pandai, tu guru lah. Padahal dia tidak tahu kau tu guru dia orang. Dia bukan dia mereka. So yang kedua pula, tu guru ni pun tiga-tiga boleh beli. Tiga-tiga boleh beli. Ketika Inggeris nak serang Turki dulu, dah kali pertama dia serang Turki tak jaya. Kalau serang kali yang kedua, dia upah tunggu Mekah. 9 pound dia seorang dia bayar. 9 pound seorang dia bayar. Beberapa orang tunggu di Mekah, tengah dia ada perang oleh istihar. Wajib peracur kerajaan Turki. Kerana dia tidak bangsa Kuri. Tak layak jadi khalifah. Kalau layak khalifah jadi Kuri. Atau Arab Saudi jadi khalifah. Pakhlala ni tu. Tengok. Jadi makan upah 9 pound je. Jatuh Turki. Kihkan Arab Saudi. Dia mengeluarkan tu. Makan sama sendiri. Dan cerita tu dia tak rayak tu dalam buku sejarah. Ada, tak rayak. Kadang ada juga setengah tu CP-CP. Setara Iran tu kan, dia tegur musuh dah tu. Iran pun rayak CP-CP. Ada satu buku. Kamu baca tengok. Kata ni ada sikit. Tapi tidak jelas benar. Kita tahu dah cerita, kita tahu dia rayak tu. Jadi kalau kita tak tahu langsung lagi cerita tu,
tak tahu apa dia bayar dalam itu. Nah, itulah yang berlaku. Kami akui pertelingkahan antara Syiah dan Ahli Sunnah. Pasal di dalam masyarakat India ni. Jadi di India ramai juga Syiah, Ahli Sunnah pun ramai. Tetapi terdapat juga sedikit kemesraan antara Sunni sama Syiah. Bala-bala pun kadang-kadang itu boleh baik juga. Aku berpendapat bala yang kami lihat itu amat dahsyat. Aku tidak fikir malaikat ada kaum lain yang berpegang dan beramal dengan Quran. Kemudian memikul kepada mereka semua dan membersih muka bumi ini dari kekotoran mereka. Allah menang di atas urusannya karena Allah tegas terhadap hamba. Ini pendapat Syekh ni. Dia kata sungguh pun umat Islam ni tak ikut dah ajaran Quran tu. Tapi dia kata ada orang lain ikut tapi ikut tidak atas nama Islam adalah atas nama orang lain. Dia buat tu ke Islam no. Hanya begitu. Setelah tamat beberapa pembalasan, mereka masih tidak kembali kepada kebenaran. Jadi bala Allah Ta'ala tu lepas sekali, dia dah tu masih degil juga. Tak berubah-ubah. Duk balas dia dah juga. Maka azab akan datang di dalam bentuk yang lain pula. Mereka dapati kufur dengan kitab Allah. Kan orang ni kufur dengan kitab Allah. Sedangkan mereka mengakui bahawa mereka orang yang paling mulia di sisi Allah. Dakwaannya, tapi dalam amalannya bertentangan. Inilah satu rupa bentuk kejahilan yang berlapis-lapis, dan juga yang mengatakan itulah kejahilan yang basit. Jadi basit itu mana jahil semua, tidak jahil itu berlapis ni maknanya lebih teruk lagi. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ayat 17 tu nak menceritakan keadaan orang-orang Kristian. Ada di kalangan orang tunya menganggap Al-Masih anak Maryam tu itulah dia Allah. Sesungguhnya jelas bahawa orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu ialah Al-Masih bin Maryam adalah kafir. Orang itu orang kufur, orang yang menganggapkan Maryam Al-Masih itu adalah Allah. Sebab kepada Al-Masih ni ada orang kata Allah. Allah tu dengan arti Allah duduk dalam dia. Duduk dalam dia. Mana dia tu bentuk manusia, dalam tu Allah. Kalau kita kata kan kulit kambing itulah misalnya. Kulit kambing itu dalam isi itu mula itu air ada dalam itu misalnya. Itu dia panggil apa? Hulu dia panggil hulu lagu tu dia panggil hulu tiriani. Dalam istilah hulu tiriani artinya muka duduk dalam. So lagi dia panggil hulu siriani. Hulu siriani dia tu bergerak. Dia bergerak. Kalau kita kata, kalau orang misalnya ada darah tu meresap ke seluruh air tubuh. Itu hulu siriani dia.
Siriani dia panggil. Supaya gula kita buat dalam air, kacang-kacang dia mani. Jadi mani tu air lah maninya. Kan diserapi oleh gula. Itu dia panggil hulu siriani. Jadi hulu dengan cara berlaku tu ada berlaku. Jadi orang Islam pun ada juga lagu ni. Tidak orang Kristian saja ni. Orang Islam pun ada juga. Jadi orang yang berakidah berlaku memang kufur tu yang kata. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Sebenarnya kafir orang yang mengatakan Masih anak Maryam Allah. Kafir tu kata. Pelbagai tajalli Allah turun ke hati hambanya, sedangkan mereka dalam keadaan kufur. Kufur pun tajalli Allah tu serupa je turun sapa kepada hati belaka tu. Mereka tidak bincang tentang diri mereka, malah Allah bercakap di atas lidah mereka. Dengan cara ini mereka tidak menjadi Al-Masih itu Tuhan. Sebab untuk manusia ni, mau tak mau pun dia tidak boleh tinggal sunnah ketetapan Allah terhadap manusia tu sebagai dia seorang manusia. Sekalipun ada akidah-akidah yang menyesak dia. Jadi hak ketetapan semula jadi itu waktu masih tidak berubah. Ada situlah. Sesiapa yang mengetahui peringatan di dalam kemanusiaan manusia, sesiapa yang mengetahui peringatan di dalam kemanusiaan manusia, sebab manusia ni tiba umumnya serupalah sifat kemanusiaan itu sifat ada diri dia lah. Siapa je yang tahu dan ingat kepada sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia, kami jadikan pengetahuannya sebahagian sebahagian daripada maqamat kemanusiaan bagi manusia. Jadi waktu tu jadi maqamat dah, satu benda yang menjadi kayu keramat lah kita kira kepada manusia. Mana dia perlu renung tengok kepada diri dia sendiri. Jadi kalau orang dulu memang dia kata tasir ke diri, tasir termasuk itu. Tasir itu termasuk di dalam menilai diri kita. Kalau kita nak buat korang, kalau orang buat, kita buat misal curi ke, kata orang ke, menipu ke, apa ke, semua tu. Jadi kalau kita fikir dulu, kalau kita tipu orang tu, kalau orang tipu kita buat sebuah, kita buat stokkan, kita pun tak buat lah, mananya. Jadi dah betul dah tu. Mana tindakan yang dia ambil itu memang betul dah tu. Sebab dia tengok kepada sifat kemanusiaan yang ada dalam diri dia. Jadi pada umumnya manusia ni samalah. Apabila hati seseorang itu keras membasuh, dia tidak dapat memahami hakikat ihsan ini, iaitu kemanusiaan yang ada dalam diri dia. Dia tak faham. Jadi dia berasa menguntungkan dia. Jadi menyakiti orang lain dia tak peduli. Asal dia untung, cukuplah. Satu, dia kedua pula, bila sistem tu mengizinkan. Sistem mengizinkan. Orang zaman dulu dia bodoh-bodoh ramah sikit. Bodoh-bodoh ni bukan apa-apa. Tak ada pelajar gajah. Dia dua tu bukan kata kawan tu curi tangan. Tapi oleh kerana kawan tu dilatih dan dia pun selalu berhubung dengan pihak-pihak tertentu, maka dia lebih tough. Maka dia cerdiklah pada orang lain.
Jadi pada dasarnya dia sama dengan orang lain. Biasalah zaman dulu kalau nak bayar hasil, dia berilah ke Tok Gawa ke, Tok Mulu ke, siapa ke, tu dia bayar hasil. Dia negeri kopi tanah, pertama sekali tak pandai. Habis fikir, habis masa, jalan kaki pula, 2-3 jam nak sampai Kota Baru, balik 2-3 jam. Jadi kalau Tok Mulu nak pergi, Tok Mulu lah. Agak lagi tahun ni apa, Tok Mulu tahun depan agak, Tok Mulu tahun depan lagi semua agak, Tok Mulu. Akhir-akhir, tanah kita tu, lelo. Bayar tiap-tiap tahun. Kabar-kabar lelo. Ni lelo ni. Jadi ini orang yang tidak melihat ke dalam diri dia sendiri. Apa yang dia buat pada orang lain. Arti dia tidak ada ihsan. Dia sudah tidak ada ihsan. Orang ada ihsan ni anta'budallah ka'annaka tarah. Dia beribadat kepada Allah sebagaimana benda yang dia boleh lihat. Sepatulah. Sekalipun dia tak boleh lihat, Allah sudah tentu lihat dia. Jadi kalau tak nampak Tuhan tu, arti ialah dah tu, tak ada ihsan. Jadi ihsan ni paling mudah kita nak tengok. Kalau kita ada menantai ke, ada anak ke, kita bertanggungjawab. Nanti sekolah sama, seriak, lepas pada makan di rumah, tiada lagi boleh dah beli apa ni, coklat ke. Mana tidak saja, begitu atas ihsan, rasa tanggungjawab. Maka dia jadikan manusia yang hafiz kepada Allah sebagai Tuhan. Dan ini satu rupa bentuk kekafiran. Serupa, bukan Tuhan. Serupa. Di mana bila berlutut, kepada orang ni lah dia tujunya. Orang ni lah dia minta tolongnya. Jadi tidak minta tolong kepada Allah. Jadi orang ni pun satu di antara kesilapan juga ni. Dalam keadaan itu, dia merasa telah berjaya meningkat ke satu darjah ihsan. Inilah isyarat pada firman-Nya, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ayat 18. Orang-orang Yahudi dan juga Nasara mendakwa, kami ini semuanya anak-anak Allah dan kekasihnya. Kerana dia tu mendapat ilmu, dapat kitab, ulama tahu hukum Allah. Jadi bila orang balatu, anak Allah kasih. Kerana Allah kasih itulah dia menganggap dia ni kekasih Allah, anak Allah dan kekasihnya. Mana tak ada lah benda ni, orang kasih anak lah. Ini satu bentuk kejahilan di atas kejahilan, bertindak jahil, di mana Allah menolak pengakuan mereka bahawa Al-Masih bin Maryam itu Tuhan. Allah berfirman, qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah tolak dakwah orang Kristian yang mengatakan Al-Masih itu ialah anak Tuhan ataupun kasih Tuhan. Allah kata, qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakanlah, siapa yang biasa menolak kehendak Allah, siapa boleh sekak
dan tolong kat Tuhan tu. Sebab semua benda yang berlaku di alam ni di bawah kehendak Allah berlaku. Sama ada benda tu duduk kau kita kata, molek kau kita kata, kesemuanya tu di bawah kehendak Allah. Bukan kehendak tu kehendak baru, kehendak asal. Kehendak tu belum ada langit bumi dalam. Kalau kita buat contoh baru ni lah, mereka nak serat Iraq tu tak ada sokong kok menyokong ada, kok sekat ada. Jadi benda batu tu apakah Tuhan tak tahu? Ataupun memang itulah pengetahuan Allahnya. Jadi kalau kita tengok sebenarnya Tuhan tahulah mudah tu, bukan tahu lagi ni. Semuanya kita oleh kerana ada usaha ikhtiar, maka kita bergantung kepada usaha ikhtiar. Sedangkan usaha ikhtiar itu duduk di dalam ketetapan Allah pada azal. Tak lagi juga mana-mana pun. Jadi benda tu berlaku dengan kehendak Allah. Dan sebab tu benda tu jadi sebagaimana dia nak lah. Jadi kalau benda tu sudah dah begitu, berlaku dah begitu, kita tak perlu kritik dah. Kita perlu tengok apa hikmahnya. Situ pula kena klik. Dia mahu membinasakan Isa bin Al-Masih bin Maryam beserta ibunya dan semua penduduk bumi ini. Siapa nak sekap? Dia tanya. Siapa boleh kawal, boleh jaga kalau sekiranya Allah nak musnahkan Al-Masih Isa tu? Bukan dia saja, dia apa saja yang ada di dunia ni Tuhan nak musnah, nak beracun. Siapa boleh sekap? Itu tak jawab, tak ada orang dah boleh sekap. Walillahi mulkus samawati wal ard. Segala yang ada di langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya itu kepunyaan Allah. Lillah, kepunyaan Allah berlaku. Mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Langit, bumi dan apa yang ada celah-celah tu semua tu milik dia berlaku. Jadi kalau dia berlaku, boleh dia, ikut dia buat. Dia kata apa dah? Yakhluqu ma yasha', dia ciptakan apa yang dia mahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa di atas segala sesuatu. Sama ada kita dulu. Allah firman, "Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir." Maksudnya katakanlah siapa yang biasa boleh menolak kehendak Allah kalau dia mahu membinasakan Isa Al-Masih bin Maryam beserta ibunya dan semua penduduk bumi ini. Jadi Allah tanya tu. Jadi kalau Tuhan nak menasihkan Isa dan semua makhluk yang ada ni, siapa nak boleh sekap? Walillahi mulkus samawati wal ardi. Jadi Allah mengingatkan selalu segala yang ada di langit dan juga di bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'. Kesemuanya itu diciptakan oleh Allah. Dia ciptakan apa yang dia mahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu memang maha kuasa di atas segala sesuatu. Nah, itu ayatnya.
Kemudian kata Syekh ini satu tambih, satu peringatan ini. Kalimah itu dibawa oleh cucu Syah Waliyullah. Yaitu Syah Ismail Syahid di dalam kitab Taqiyatul Iman. Di dalam mentafsirkan hadis kursi di mana Allah berfirman, wahai hambaku, sekiranya kamu berkumpul kepada hati seperti seorang lelaki yang paling bertakwa di kalangan kamu, tidaklah menambahkan kepada pemerintahku barang sedikit pun. Ni ada terjemah saja ni. Arab dia tak ada ni. Jadi hadis kursi ni sebenarnya patut buah Arab tu. Patutlah. Boleh jadi juga orang apa ni kait pertama tak buah. Keharumian tu. Taruh juga. Jadi dia ni supaya kita baca hadis ataupun Al-Quran lain lah. Jadi kita ada asal tu kuas dah. Jadi nak ke asal lagu mana punya salah. Cuma terjemahan. Terjemahannya, wahai hambaku, sekiranya kamu berkumpul kepada hati seperti seorang lelaki yang paling bertakwa di kalangan kamu, tidaklah menambahkan kepada perintahku barang sedikit pun. Jadi ayatnya, kita ni dengan Allah tak ada gapa-gapa. Kita baik secara mana, secara mana pun, bukan menambah pun. Kelebihan Tuhan. Jadi hak kelebihan itu hak sedia semula jadi dah. Tak sabit, tak kena mengena dengan kita. Sama juga kalau sekiranya semua ahli bumi ni pakatlah jahat jadi jahat belaka, itu pun tidak mengurang sedikit pun kekuatan dan kemuliaan Allah. Di mana makhluk ni boleh dikatakan tetap dia tunduk kepada kehendak Allah, mau atau tidak mau. Dengan lain perkataan, semua makhluk ikut apa yang Tuhan mahu. Sama ada kita kata untuk kau ataupun molek kau. Syah Ismail Syahid berkata, ini cucu Syah Allah ni. Syah Ismail Syahid berkata sebagai mengikuti ahli-ahli ilmu. Kebanyakan ahli ilmu pun kata begitulah. Bahawa mereka telah menentukan seseorang lelaki yang paling bertakwa itu sama ada Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa dia? Seorang lelaki yang paling bertakwa. Jadi kalau takdir lah Jibril, kita kata orang, maka dia lah, tak ada orang yang lebih pada Jibril. Kalau kita takdir dah. Jadi walau macam mana pun Jibril ni, dia malaikat bukan orang. Ataupun Nabi Muhammad SAW, itu memanglah orang lah tu. Orang lah. Tapi walau dia orang pun, dia tu macam malaikat. Orang yang pada pandangannya. Selanjutnya saya berkata, kerana mengagungkan urusan Tuhan, kita mengagungkan kerja Tuhan, semua urusan yang Tuhan lakukan, bahawa Tuhan itu lebih besar dan lebih agung. Kita mengagung urusan dia. Jadi yang sedangkan Allah itu lebih besar daripada urusan yang kita agung itu.
malah mampu menciptakan arifin seperti Jibril dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah boleh buat tu. Kalaulah ada satu Jibril, mana kena buat 10 Jibril lagi pun boleh. Nak buat Nabi Muhammad orang sama dengan Nabi Muhammad pun boleh, tak ada. Dari sudut kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berartinya kemampuan Tuhan ni tak ada tanding. Dan kita tidak boleh nak fikir. Apa yang kita fikir memang tidak sapa kepada matlamaknya. Kesimpulan perkataannya ialah orang yang menentang siasat Allah. Tak kira orang tu. Orang yang menentang siasat Allah. Sebab Allah ni pun dia ada siasat juga. Ada pentadbiran dia, pengurusan dia sendiri. Tetapi tegak dalam mengikutinya. Orang yang menentang siasat Allah ni tapi tegak dalam mengikutinya, dia pun patuh pada Allah pada juga. Kita awak misalnya, kita kata misal orang kafir itu dikatakan musuh Allah, orang menentang Allah. Tapi apa yang diperlukan? Taat kepada Allah. Dari satu sudut dia taat kepada Allah. Tinggal lagi berbeza. Taat orang mukmin atas nama iman. Taat orang kafir atas nama kufur. Jadi dua taat itu berbeza. Walau macam mana pun kedua-dua itu adalah taat kepada tarbiyah Allah. Sebab Allah sudah jadikan dia seorang kafir. Jadi segala amalan perbuatan kafir semua ada pada dia. Dia kena buat hal tu lah. Kalau dia buat hal lain berarti dia deraka kepada Allah pula. Gitu. Sama juga orang mukmin pun Allah dah letak juga. Jadi cara amalan mukmin balas ni, dia kena buatlah cara balas tu. Kalau buat lain daripada tu, maka dia deraka kepada Allah. Jadi berartinya keseluruhannya, sama ada dia nama kafir ke, dia nama mukmin ke, semua tu patuh kepada Allah belaka. Pada hakikinya, nama Saddam Hussein ke, nama Bush ke, semua tu taat kepada Allah belaka. Sebab siapa je buat tu? Allah belaka, bukan orang lain. Sekalipun kita nampak tu orang yang tertentu, pada hakikinya Allah lah. Sebab tak mungkin satu perkara boleh bergerak, boleh berfungsi tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pemikiran tu wahdatul wujud tu. Pemikiran wahdatul wujud tu. Jadi kalau orang ramai dok dan lain. Tapi apa yang sebenarnya memang gitulah. Kesimpulannya perkataannya ialah orang yang menentang siasat Allah tetapi tegak dalam mengikutinya. Orang yang menentang gerakan jihad, sebenarnya mereka itu membeku minda manusia melalui da'ayah atau propaganda yang merosakkan, iaitu dengan cara menyebarkan fahaman bahawa orang seperti Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk bertindak ke atas mereka. Mereka telah membuat kesamaran melalui percakapannya dan memesongkan urusan orang lain. Ketika berkata demikian, kami adalah kalangan pengikut Syah Ismail Syahid. Jadi Syah Ismail Syahid ini
dia bawa jalan yang dibentangkan oleh datuknya Shah Waliullah. Dan dia menulis banyak juga buku-buku demi untuk memudahkan orang lain faham ilmu Syarullah. Seperti Abaqa misalnya. Jadi Abaqa itu satu buku yang ditulis oleh Syah Ismail Al-Sahih untuk mendekatkan kepahaman orang kepada apa yang ditulis oleh Syarullah di dalam beberapa buku dia. Jadi buku itu perlu dipelajari. Tetapi orang yang mewarisi pengajaran ilmu itu mungkin tak berapa ada. Dan memang cara penghuraian dia pun halus, agak sukar sikit lah. Nak memaham tu sukar sikit. Oleh kerana kita tidak biasa. Dan kami mahu berlepas diri daripada golongan itu. Ini katanya Maulana Sindini. Dalam pada itu jamaah Ahlul Hadis juga mengambil Syekh Ismail sebagai imam. Jamaah Ahlul Hadis. Ini ada di India ni. Pak kita sini tak jelas belakang ni. Sebab orang ni tidak mempunyai ahli dalam semua bidang. Jadi Ahlul Hadis ni satu golongan khusus yang berpegang kepada hadis semata-mata. Jadi dia pun ambil Imam Syah Ismail Al-Sahih sebagai tokoh dia, imam dia. Sebagaimana kita orang ni lah mengambil tokoh-tokoh ikutan tu banyak. Ada ambil Maududi, ada ambil apa ni Abdul, ada ambil berapa nama lagi, macam-macam lah tokoh tu. Jadi masing-masing menganggap orang tu lebih layak diambil jadi pemimpin, maka dia letaklah orang tu pemimpin tak depan. Jadi yang sebenarnya hak mana satu yang patut kita letak sebagai imam. Ini nampak masih sama lagi. Masih sama lagi. Ini Haji ada tulis dah masalah ni dulu. Lama dulu. Dia baca sekali. Lepas tu tinggal gitu, tak dapat baca-baca lah. Pertelingkahan yang berlaku antara guru kami di Dioban, Ahlul Hadis lah, itu tidak lebih daripada pertelingkahan ijtihad. Sebab ijtihad ni tak sama di antara satu orang dengan satu orang. Ijtihad ni artinya daya usaha yang telah dikorbankan oleh orang berkenaan untuk memastikan sesuatu masalah yang berlaku dalam masyarakat dan negara itu. Jadi pandangan yang berbeza dari sudut arah atau tempat, maka berbezalah pendapat itu. Sebagaimana pertelingkahan antara pengikut Syafi'i dengan pengikut Malik. Jadi dia meletak situ je. Perbezaan antara pertelingkahan Ahlul Hadis dengan guru dia apa yang ada di Dioban. Adapun pertelingkahan kami dengan golongan pembohong itu, kami tidak bertanggungjawab terhadap mereka. Sebab ada dalam masyarakat itu pula satu golongan yang tanggal, dia sengaja membuat bohong di dalam ajaran agama. Jadi orang ni saya kata dia tak kena mengena dengan golongan, dia tak tanggungjawab tu. Kami dapati ada guru-guru kami terbuka luas bahawa mereka semua tidak mengkufurkan jamaah yang suka membuat tuduhan kufur. Ini ulama-ulama yang lahir daripada Dioban lah. Jadi hak jenis pemikiran yang luas. Jadi dia tidak berlarak nak tuduh orang ni kafir, orang tu murtad, orang ni salah. Ada lah. Dia tak berlarak. Sebab memang ada di dalam melaksana
sesuatu perkara ni kita nak cari bulak payung. Orang ni kata begini, orang tu kata begitu. Jadi masing-masing mempunyai pendapat sendiri. Jadi orang yang terlalu panah lah misalnya, jadi mungkin orang tu cepat sikitlah membuat tuduhan kepada orang yang menentang, tak setuju dengan apa yang dia fikir. Malah mereka jadikan jamaah tersebut pada kedudukan peringkat golongan jahat yang tertipu. Jika kita mengikut jalan ini adalah guru-guru kami yang mempelajari daripada Syekhul Hind, dan guru-guru selepas itu telah melahirkan satu kumpulan yang mengkufurkan kumpulan yang telah mengkufurkannya. Dia daripada guru tu lah belakang tu. Daripada guru tu lah. Kita katakanlah Ubaidillah Sindi, dia belajar daripada Syekhul Hind, Muhammad Hasan Yuban. Lepas tu ramai lagi di antara murid-murid yang belajar dengan Syekhul Hind. Jadi organik semua ni tidak satu. Mana Ubaidillah gapo lagi? Guru hadis tu di Yuban. Jadi masing-masing mempunyai pendapat dan kefahaman sendiri. Jadi dari sudut lahir, kadang-kadang pendapat tu dinampakkan oleh orang berkenaan bercanggah. Bercanggah di antara satu dengan yang lain. Padahalnya kalau kira halu-halu, bukanlah bercanggah sangat. Mungkin dari sudut bahasa yang digunakan tu berbeza, sedang maksudnya sama. Sebagaimana kawan-kawan kepada Syekhul Hind dulu, misalnya Syekhul Hind rahmatullah, Syekh Ahmad Khan, Jamaluddin umpamanya. Jadi orang ni semua ni tak serupa berlaku. Tak serupa. Jadi pada hakikatnya benda tu sama, memperjuangkan benda yang sama. Asal dalam perjuangannya nak memerdekakan India dan nak menyelamatkan negara itu daripada dijajah. Jadi masing-masing berjuang. Jadi kalau gulungnya Syekhul Hind, cara perjuangan dia mengikut jalan salaf dia, mengikut jalan ulama-ulama dulu. Jadi orang ni agak orang tu dia beku sikit. Pasal tua lah, pasal tua. Jadi Syekh Ahmad, dia ni muda. Jalan dia jalan pakak dengan rebuti tu, sebab dengan dia. Dah kita perang dia kalah. Dia jajah kita tersebal, kita baik dengan dia. Jadi kita ikutlah apa yang dikatakan oleh Inggeris. Pelajaran kita masuk dalam sekolah kita. Jadi mana-mana orang belajar tempat dia tu, berarti orang ni boleh saing. Jadi antara Syekhul Hind dengan rahmatullah, dengan Syekh Ahmad ada masalah. Sebab masing-masing faham cara tu. Anak murid dengan anak murid. Mula tuduh kami kafir. Duk saing orang putih. Jadi orang itu beku. Jadi dia semua faham no lah. Tunggu ngapa faham. Jadi amno kata apa? Beku. Pas kata kafir. Yang sampai kena hingga ajuma. Boleh ji. Alah betul lah boleh kata. Jadi apa yang berlaku di sana, kok berlaku sini pun lah betul lah. Cuma sini ekor. Tidak besar macam denung. Denung dia besar. Dia ada grup dia besar sendiri.
Jika kita mengikut jalan ini adalah guru-guru kami yang mempelajari daripada Syekhul Hind, dan guru-guru selepas itu telah melahirkan satu kumpulan yang mengkufurkan kumpulan yang telah mengkufurkan. Jadi gila orang ni kata kawan ni kafir. Oh, kawan ni pun banyak getek lah. Jadi sama-sama kata kafir. Jadi timbullah kafir mengkafir. Kafir mengkafir ni pasal gulungan ni kata kawan ni kafir. Jadi hak ni pun banyak getek kawan ni kafir. Jadi berbaloklah. Lepas hak balik bawah ni tak tahu ke satu juga. Tak tahulah. Tak tahulah di bawah ni. Dah lama hak tak ngaji daripada hak ngaji. Dah lama hak tak ngaji. Kalau kita Malaysia, kita kata ramai orang ngaji tak. Tapi ngaji agama tidak begitu ramai sama. Kadang-kadang kalau ngaji agama pun kau ada lepas fardu ain, macam di ma'had gapo tu, asas-asas tu ada lah. Untuk nak sambung ke pelajaran yang lebih tinggi. Tapi biasanya ngaji tidak habis ma'had, habis lah tu. Tak ada dah. Habis cakap kalau pergi ke universiti lah boleh tamu. Sama tak serupa dengan Mahad dah. Kalau Mahad ada untuk pelajaran Arab 10 misal. Kalau ke universiti ada so ya. Malah betul. Jadi tak jadi jugalah. Boleh so. Jadi sepatutnya 10 tu dibiuk ke semula. Jadi hal tu belum ada lagi. Dengan siapa-apa ke universiti pun tak ada lagi lah artinya. Universiti lah ni kalau hukum Arab dia bahagian tauhid Usuluddin tu mengajar Usuluddin je lain tak ada peko kita peko hadis lah ni ada ulumul Quran pun lagu mana Allah ada itu bahagian ulumul Quran. Pas sejarah. Jadi so berlaku. So berlaku. Jadi hang ngaji banyak sana bawah ni mula. Dia tamat hak tu, bersijil dah, naik ke atas tu habis so. Ni tempat kecacatan di dalam ilmu. Ijazah ada lah dalam satu. Ijazah ada ke? Tapi gapo ijazah tu? Sekarang tu je lah. Para da'i itu kesemuanya mentelus. Para da'i itu kesemuanya menterus ke arah mengkufur. Da'i itu orang yang membuat dakwaan, membuat tuduhan. Cuma mudah sangat tuduh kat kafir lah. Kafir ni mudah. Jadi kufur ni kerana bahasa Arab engkar ya. Jadi kalau kita nak ambil istilah kufur dalam Arab banyak dah kufur. Sebab tu kalau orang duduk di tanah Arab, biasa tanah Arab, silap sikit kufur lagi. Silap sikit kupus lagi. Namanya ingat mula arwah dah lah. Arwah Haji Saleh anak Tok Kenali ni mula-mula dia balik ke tanah Melayu daripada Mekah, dia duduk Mekah lama, balik tu syarah rata-rata lah kapi tak putih ketok. Kita tak biasa dengar bahasa kapi semacam ni. Kata lagu mana tak sih bakal beru gaji tu gaji. Kapi tu sugi. Orang pakai kayu sugi tu kan, dia ada bekas-bekas selalu jual di muka tu. Jadi engkar tu buat apa muka lagu ni, kau baru kita sini comel lagi. Kapi dah aku nak rayak orang Arab.
Jadi kalau ambil istilah dia orang di sini, huruf baru. Oh sini itu dengan kapi habis. Habis. Bila kapi, bini, bini terbata dah. Dengan sendiri terbata dah. Bila tu lagi kapi, bini duk, bata ni kok. Terbata dah ni kok. Huruf baru. Tengok satu orang cikgu tu sekat amor tengah jalan. Jadi cikgu tu sekelas dengan kita lah. Cuma kita tidak mengaji sekolah. Habis kelas ni berhenti kita ni. Dia habis kelas ni mengaji sikit lagi boleh jadi cikgu. Jadi mari aja lihat dah hak tu kape, hak ni kape, hak tu kape, hak ni kape. Jadi ada di antara benda-benda tu pergi kena atas anak beranak dia sendiri. Sekarang kita tengah jalan, lagu mana kahwin, dia kata. Kisnya begini. Dia kata, tak ada gambar satu. Ini soalnya, dia kata, jelas tak ada joh, dia kata. Kalau bawa kis ni anak saudara dia tu. Anak saudara tu terima dengan saudara. Jadi anak saudara duduk palu canai ni, gerengeng pula. Jadi tu tak dengar telinga dia. Itu keadaan yang berlaku. Kenapa? Tak baik. Jadi kalau dia tanya apa kigap, sikit yakinnya. Kita tahu dah. Sunat ni wajib sunat ni wajib kok. Tak wajib. Tak ada orang kata wajib seorang habuk sunat. Tapi kerana tak buat sunat kafir. Balik sana wajib kafir juga. Jadi amal kata nombor satu. Ya. Jadi dia dulu situnya. Dia merupakan orang yang pandai lah. Kalau banding orang lain tu. Nak dia kata, saya tak payah tanya dah. Kalau dia mau jawab dia dah, dia kata. Jadi dia ajak kita dah. Sedangkan mereka adalah gapun. Taulan. Sedangkan mereka adalah taulan kami. Kawan lah tu. Taulan ada. Pasal dia ada tu alif hamzah. Itu dia silap. Silap situ tu. Dia bunyi juga lain. Tak ulat kau buat. Dia silap situ. Taulan. Jadi berartinya main sama sendiri je tu. Taulan tu kabur aja tu. Di antaranya ialah Syekh Mahmud Murtada Hasan. Ni orang-orang yang setara dengan Maulana Abdillah ni. Lepas tu Syekh Anwar Shah. Ni orang masyhur ni. Anwar Shah ni guru hadis ni. Yang mana kami juga tidak bertanggungjawab terhadap mereka itu. Jadi Maulana Abdillah dia tak dicapu ada ni. Jadi berartinya orang ni pun jenis bahasa tak lewat kira juga ni. Dia kawan ni kan. Daripada bila-bila lagi. Deki ni ada. Deki ada. Padahal kalau kita ngaji kita nak deki apa? Kita tahu dah mengaji ni sama-sama mencari ilmu. Ilmu ni usaha kita mencari. Ia memberinya Allah. Ilmu ni bukan hak tulis tu. Bukan hak tulis. Kalau kita boleh baca.
ilmu tu kepahaman kita ambil daripada tulisan, kita ambil daripada keterangan daripada guru. Lepas tu kita kepahaman itulah menjadi ilmu. Jadi kepahaman tu Allah Ta'ala yang beri. Kalau Tuhan tak beri faham, tak faham kita. Dengan sebab tu kalau kita tak faham, minta lah dengan dia. Cuma kita tanya orang tu untuk membantu je. Orang royak pun kita tak faham juga. Tak faham juga. Kalau Allah Ta'ala tak beri kita faham, tak faham. Jadi kita kena minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala buka kita untuk faham. Itulah Imam Malik ada kata, Laisal ilmu bi kasratir riwayati. Ilmu ni bukan pandang kecek berjanjian tak pakai surga. Allah dia tu beri halin surga berjanjian ada surga. Bukan lagi tu. Bukan lagi tu. Kadang-kadang dia kecek tu kan dia apa kok dia baca. Jenis orang ingat ke? Dia baca sekali pun dia ingat. Ini orang ingat. Anwar Shah ni punya kuat ingatannya. Kalau dia baca sekali, semua tembok dia boleh ingat. Tapi bukan ilmu lagi tu. Bukan ilmu lagi, ingatan baru. Kerana tu, kau ingatan dengan ilmu. Lain pada hak ingat, tak ada kan. Tapi oleh kerana banyak doa ingat, kita kata, oh, alihnya dia. Tidak begitu. Imam Malik kata, wa innamal ilmu nurun. Ilmu sebenar itu adalah cahaya. Cahaya itu kepahaman dan kepuasan kita di atas apa kita faham itu. Allah Ta'ala yang beri. Jadi hal tu tak lagi ke mana tu. Hak ingat tadi kadang-kadang terlupa. Bila terlupa habis. Sebab itulah orang ahli hadis, cari hadis tu. Jenis orang yang meriwayat hadis tu jenis orang ingat dan tak terlupa. Dia panggil hafiz. Hafiz tu istilah asalnya orang ingat hadis tu. Hadis tu dia ingat, tak terlupa. Kalau ada terlupa, dia tak ambil dah hadis dengan orang tu. Pasal tak boleh yakin. Dia tak boleh yakin. Itu orang mencari hadis tu. Mencari hadis. Sebab itulah di dalam Asma'ul Rijal tu, buku tebal Asma'ul Rijal tu begitu. Dia tulis latar belakang tiap-tiap orang ujung ayat hadis. Muhammad ada beberapa ratus orang Muhammad ni lagu mana, ni lagu mana, ni lagu. Habis dia ayat. Lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Pelupa ko, ingatan dia cacat awal akhir duk ko, atau ingatan dia seterus. Semua dicatat belakang. Jadi bagi kita je nak ambil hadis tu, nak ambil daripada orang yang memang dia tu hafiz, ingat sungguh. Terus dia tidak cacat. Itu ada dalam ilmu mustalah hadis itu belakang tu. Yang mana kami juga tidak bertanggungjawab terhadap mereka itu. Sesungguhnya Allah telah menolak dakwaan Yahudi dan Nasrani apabila mereka mengatakan kami adalah anak Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi, orang Nasara buat pengakuan secara terang-terang kepada orang ramai mengatakan dia ni kami, itu arti orang Yahudi lah. Orang-orang Yahudi ni adalah anak-anak Allah dan kasihnya. Jadi anak ni bukan anak sebuah anak kami, anak lingkungan orang ni. Istilah anak ni makna kasih lah. Kasih. Kita orang Melayu pun guna anak juga. Kalau kita pergi kapung-kapung orang, kalau kita tu ada kebolehan sikit,
akhlak kita pun orang sedak kelih lah. Jadi nak belaga menangin demo. Jadi orang tua-tua sikit kapung dia kata anak selalu anak lelaki yang kumur sekejap misal ataupun anak ada kerja kan tak hari ni dia tak panggil nama tu, dia panggil anak masih diguna sampai sekarang masih ada lagi orang menggunakan kelima. Itu menunjukkan anak yang diguna tu bukan berarti anak lahir daripada kandungan dengan makna kasih orang yang dikasihi. Jadi begitulah juga orang Yahudi dulu telah buat pengakuan dengan jelas-jelas bahawa mereka adalah anak Allah dan juga kasih. Dan kata-kata seperti itu juga terdapat di kalangan kita yang jahil. Orang-orang kita lah. Orang-orang kita ni mana orang Islam orang jahil pun kecek juga begitu. Bahawa mereka itu adalah kutu-kutu, para abdal, autad, macam-macam. Lala ni kita sini pun wali tujuh, wali tujuh di Indonesia ni. Kemudian ada wali tujuh lah kita ni selamat begitulah begini. Serupa lah belakang tu. Tak ada beza tu. Padahalnya gap. Benda tu tak ada apa satu. Allah telah menolak apa-apa yang mereka nisbahkan dengan firman-Nya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau dia mengaku dia tu anak Allah, dia duduk atas dunia ni banyak buat dosa, tiba-tiba dosa tu diambil tindakan oleh Allah dan di dunia kau di akhirat. Jadi kalau dia tu sebenarnya kasih Allah, apa tu yang azab dia? Orang yang ada kasih ni buat gapo pun tak apa. Tapi tidak begitu. Dia kena azab juga. Tuhan kata qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah wahai Muhammad. Tetapi mengapa Tuhan menurunkan azab kepadamu lantaran dosa kamu itu? Bani Israel. Jadi dosa yang kena tu akibat dari apa? Bala yang kena tu, azab yang kena tu akibat daripada dosa. Jadi hak ni lah payah sikit ni. Kadang-kadang kita tak mengaku kita berdosa, tapi kita kena azab. Jadi sebenarnya kalau mengikut satu hadis tu Nabi kata Allah mengenakan pembalasan kepada hamba di atas amalan yang dia buat. Daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besar. Besar pun kena, kecil pun kena. Hatta jarum ataupun duri, cocok kaki pun. Itu adalah pembalasan daripada Allah. Dengan arti kesilapan kita, bila kena cocok di duri itu, maka hilanglah. Kau padan dengan duri. Bukan hilang semua, hilang padan dengan duri. Jadi begitulah, hak besar lagi pun sama tu juga. Jadi kalau kita tu berasa tindakan tu daripada Allah, jadi berartinya kita tidaklah berasa nak marah orang. Tak berasa nak marah orang. Kita berasa kita yang bersalah. Jadi Allah yang membalas, bukan orang tu balas. Jadi gitu. Tapi saat ni kita tak seru. Katakanlah satu orang aksiden, mati dengan aksiden. Jadi mati habis lah, tak satu lah. Apakah aksiden itu saja-saja ni aksiden? Atau memang aksiden itu satu pembalasan Allah? Yang mana dia ada kesalahan. Jadi kalau tengok dalam hadis itu, tak ada satu pun kesilapan yang dibuat melainkan Allah Ta'ala balas berlaku. Sama ada di dunia atau di akhirat. Kalau kita balas di dunia, pasti di akhirat dia balas. Kalau balas di dunia, di akhirat tak ada lah. Kecuali ada hal lain-lain lagi yang tak padan. Dia lain lah. Mana gitu.
Tinggal lagi hak balas itu ada mati selalu, ada mata beti, ada jam tangan, ada gayu hidung, macam-macam. Itu terpulang pada keadaan. Tapi soal kita yang kena ni tak nak mengaku. Tak ada satu ada main gitu lah. Kadang-kadang benda tu kita tak ingat. Kita sendiri tak ingat kesalahan yang kita buat. Bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Bal antum basyarum mimman khalaq, malah kamu adalah manusia seperti dengan makhluk-makhluk lain juga, tak ada beza. Basyarum mimman khalaq, iaitu manusia serupalah makhluk lain, sama je dengan lembu tu. Cuma lembu tu boleh sembelih gula dia jual daging, manusia tak gula je. Tapi dia tu sama je makhluk tu, tak ada beza. Sebab penuh Tuhan kata manusia ni sama dengan binatang je. Sama dengan binatang je manusia. Sebab manusia pun binatang juga. Sama dengan binatang. Ada telinga, tak dengar muka molek. Ada mata, tak tengok untuk muka kebaikan. Ada mulut, tidak bercakap, boleh bawa kebaikan. Berserupa dengan binatang. Lagu tu lah. Alahum arjulun yamshuna biha. Mungkin tidak ada kaki kan untuk berjalan ke sana sini. Amlahum aydin yabtishuna biha. Mungkin tidak ada tangan kan buat kerja lah, buat gitu, buat tangan. Alahum a'yunun yubsiruna biha. Tidak ada mata untuk lihat. Amlahum azan yasma'una biha. Tidak ada telinga dengar. Tapi ada semua tu tidak sabar kepada mentelamaknya. Tuhan kata ulaika kal an'am. Orang ni semua sama dengan binatang ni. Padu padan sama. Ulaika kal an'am, serupa dengan binatang. Tapi dia tidak binatang, dia manusia. Serupa. Balhum adall, malah lebih teruk pada binatang lagi. Sebab binatang semoga dia akal tak ada, manusia ada akal. Itu beza. Jadi kalau ada akal tu, semua alat Tuhan beri tu tak pakar belaka, lebih teruk pada binatang. Tu ya bezanya. Bahkan kamu adalah manusia seperti makhluk-makhluk Tuhan yang lain, serupa je. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Tuhan akan mengampuni sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Jadi kalau Tuhan nak balas di atas kesilapan orang tu, Tuhan boleh balas. Itu terpulang ke dia. Kalau Tuhan nak ampun pun, Tuhan boleh ampun. Bila Tuhan boleh ampun, sebab arti dia tak balas. Mana dia cari asbab bagi orang tu minta keampunan daripada Allah. Walau dengan apa cara pun tak kira lah. Jadi yang mustahak dia tu diampun, maka Allah Ta'ala ampun. Maka tak ada pembalasan apa-apa. Jadi kalau tak ada tu, Allah balas. Cuma balasan tu macam-macam bentuk balasan yang kita tak seru orang balas. Kita kata muka lain. Walillahi mulkus samawati wal ard. Segala yang ada di langit maupun di bumi, kesemuanya adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Wa ma bainahuma, dan juga segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Wa ilaihil masir, dan semuanya akan balik kepadanya. Kembali kepada Tuhan belakang.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Tuhan, dia akan balik kepada dia. Nuk pun kita balik, taksir pun kita balik. Taksir pun kita balik. Adalah satu hadis menceritakan umat dulu, Nabi cerita umat dulu. Dia siapa masa dia nak mati, dia pesan ke anak beranak wari-wari dia kata bakarlah dia ni debu, jadi debu. Lepas tu bila hang gelek jadi hancur lah. Jadi hancur. Lepas pada tu dia kata bagi dua, separuh menaik atas bukit, bila angin kuat melepah. Lepas demu. Jadi buat lari dalam ni tak puan lah. Hak sebahagian lagi pergi ke laut, tahu ke laut. Siapa ngair, mulai dari air laut tu kan? Bahawa kita tahu. Dalam hadis tu cerita, bila lah jumpa dengan Allah di akhirat ni, Tuhan tanya, "Bapa, yang menarak suruh orang bakar, gelek-gelek tahu ke laut setengah, tahu ke darat setengah tu bapa?" Dia jawab, "Ya Allah, aku terlalu takut kemung dia." Malah jumpa dengan Allah. Takut doa tu kan. Kita takut doa tu, Allah ampun. Jadi mungkin kali buat jebak tu dah duduk bakar-bakar gini. Berkali lah. Itu peristiwa tu ada dalam hadis sebut begini. Golongan kafir itulah menguasai ke atas kita dengan pelbagai bentuk penyiksaan. Jadi orang yang ada di masa yang berlaku tahulah. Kalau kita dulu ingat kita berasa lah, artinya penyiksaan yang dilakukan oleh golongan kafir itu. Jadi sejauh mana orang yang kena seksa tu email dia dengan Allah, kita tak tahu juga. Jadi nilai itu di Allah lah, kita tak tahu. Tetapi orang jahil itu sekiranya hidup, mereka masih boleh makan dan minum, dan mereka tidak sedar dan merasai sedikit pun azab. Ini orang jahil, orang tak tahu beratu, tak tahu azab, tak tahu. Lagi dia boleh makan, boleh berjalan, boleh. Oh ya Allah, tak tahu dah. Tapi kepada orang yang berilmu, orang yang berakal, dia akan tilik, dia akan fikir apa yang terkena kepada dia tu, betul tu azab ke ataupun tidak azab. Tanbihun, satu peringatan lagi. Telah kita sandarkan kepada manusia selepas membaca dan melihat revolusi Eropah yang terdiri daripada golongan peniaga, pemilik tanah, anak-anak yang masih kekal namun pemerintahan mereka. Mereka ini tidak merasa suatu keazaban yang umum ini dengan sebab penguasaan oleh orang-orang yang bukan Hindi terhadap orang Hindi. Mana-mana kepala itulah tak lagi dah. Kita sadar atau kita sedar peringatan kita telah sandarkan, kita sadar baru minggu juga kita telah sandarkan kepada mereka selepas membaca dan melihat revolusi Eropah. Ini memang lah daripada dulu lagi dah orang Eropah buat perubahan secara mengejut. Jadi lelah ni pun berlaku gitu macam di Iraq baru ni satu revolusi juga tu. Dengan syara serangan yang bala tu boleh buat satu perubahan. Jadi hak berubah selepas daripada serangan ni lagu mana kita tak tahu lah. Kita boleh tengok lah. Sebab perkara tu perkara besar tu bukan sebagian.
Yang terdiri daripada golongan peniaga. Biasanya ni. Peniaga, inilah buat ni. Pemilik tanah. Sebab dia kata, Buh sendiri itu peniaga minyak dia. Peniaga tu. Pemilik tanah. Anak-anak yang masih kekal nama pemerintahan mereka. Mereka ini tidak merasa suatu keazaban yang umum ini. Azab umum tu tak khabar dia. Dengan sebab penguasaan oleh orang yang bukan Hindi terhadap orang Hindi. Jadi sebenarnya bila kita dijajah itu merupakan satu azab tu. Tak ada soal siapa yang menjajah. Orang yang kena jajah memang seksa. Sebab dia kena ikut apa saja arahan. Berbeza dengan orang yang merdeka. Orang merdeka lagu lain. Dan dengan sebab penguasaan pelbagai golongan warga India ke atas golongan buruh dan pekerja. Toke dengan pekerja. Toke dengan pekerja pun dia hilang dah tu. Sebabnya orang kerja ni dia kena patuh kepada toke. Ikut arahan toke. Silap sikit kena buat kerja. Bila buat kerja, nak boleh kau kerja pula? Bukan boleh sehari pula. Jadi dicelah tu. Merana kita mencari kerja. Jadi itu satu azab tu. Satu bentuk azab. Bawah-bawah. Bawah peringkat tinggi, bawah peringkat rendah. Tak kira. Setelah meneliti revolusi, saya merasa seperti mana dialami mereka, kata pengarah ni, dia kata kita berasa seperti tu lah, mereka rasa lah. Malahan padaku, makin bertambah kesedaran itu dengan sebab perkara yang mereka lakukan terhadap penganut Islam. Sebab orang yang mereka orang tidak Islam. Bila tidak Islam, dia klik Islam ni ancaman. Musuh dia. Bila musuh dia, maka dia tekan. Dalam semua perkara dia tekan. Sebagaimana kita sini lah misalnya. Kita sini. Jadi kalau jadi toke, ramai tidak orang Melayu. Orang Melayu pun ada juga. Jadi mana-mana orang Melayu, hijau dengan toke yang tidak Melayu, banyak tekanan yang dia buat. Orang terpaksa kena kerja lah. Tapi orang tak boleh, kita kerja berhenti. Peluang nak berhenti semayang tak boleh. Kerja 8 jam kena cukup. Kerja main-main memang lah. Tak boleh. Sebenarnya orang gaji dah. Kerja tu, time tu tak boleh kerja main-main. Tapi nak semayang pun tak boleh. Jadi kalau orang pergi semayang tak sih kerja. Benda ni benda tekanan ni. Jadi kepada orang lain tak perlu dah, sebab orang tu dia kerja seteri, dia tak nak semayang, tak ada berapa dah. Tak tu. Khususnya mengambil lelaki sahaja berkhidmat misalnya Gazan teruk. Orang Cina tak buat. Nak jadi askar ni jatuh je. Sehingga mereka yang dibunuh berjuta-juta, tetapi yang dimasyhurkan pembunuhan hanyalah berjumlah ribuan. Ojo ayat sikit je, dia kata 2,000 yang mati. Tapi banyak mana tak tahu dah lah. Itu memang daripada bila-bila gitu dah tu dia kena pelawak sama-sama. Ini mengakibatkan warga mereka, isteri dan anak-anak dibunuh, sama ada melalui cara kepakiran atau menanggung kesulitan yang membawa kepada kekufuran. Jadi bilalah bapa keluarga dah tak ada, jadi mangsanya anak-anak dan isteri itu boleh jadi mangsa macam-macam. Boleh berlaku. Sebagaimana kita kan di Kosovo misalnya,
kita dengar-dengar lah. Di Kosovo, di negara sebelah-sebelah Danau. Dan tidak mustahil juga di Iraq ni pun. Jadi satu agama mana mati, pok tak ada gabung tinggal anu. Jadi hak ni menjadi masuk. Dan juga orang tinggal kerana kemiskinan, tak cukup makan ni, tak cukup ubatan. Itu membawa kepada kesesaan dalam hidup. Kerana ini adalah satu yang tidak mungkin seseorang dapat bersabar menghadapi. Selepas itu macam-macam perkara yang memalukan timbul silih berganti, yang mana kami tidak sanggup menceritakannya lagi. Ini ayat alih lah ni. Sebagaimana berlaku di Bosnia gitu. Berlaku di Bosnia kan. Meme dirancang tu supaya orang Islam di Bosnia ni dapat melahirkan anak-anak daripada orang jahat Kurtia. Kursia. Jadi banyaklah pak lagu tu. Jadi dia rogu, dia gabung semua sekali. Mentelamaknya nak suruh lahir generasi baru ni tidak golongan Islam, anak daripada golongan kafir orang datang. Dia tidak bunuh ibu tu, tapi dia buat khianat balas. Itu satu jenayah dan satu penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu terhadap orang Islam. Cuma kita dengar cerita je. Dengar cerita je. Tapi cerita tu memang gitulah. Dan dia boleh berlaku bila-bila saja. Dan di mana saja. Kalau di Jepun dulu, dia mau cerita, generasi Jepun tu boleh berubah tu kerana anak Amerika banyak. Jadi askar Amerika duduk sana, orang Tino Jepun, jadi orang Tino dia. Dia jatuh-jatuh, semua jadi askar, atas keluar negeri. Orang mati, matilah, orang tak boleh balik pun, tak balik. Jadi tinggal orang Tino saja. Jadi, bermasalah lah. Bila askar pergi, askar putih pergi, maka askar putih buat bini lah pula. Jadi itu pun satu perkara berlaku. Jadi saya tak cerita ni, masalah ni. Cerita ni panjang je kita. Bala itu kesemuanya datang menipu orang awam. Oleh kerana tokoh-tokoh masyarakat dan laki-laki yang menggigit jari yang mulia di sisi pemerintah, sedangkan rumah mereka mempunyai kekayaan melimpah ruah. Bidang ini terlalu panjang nak cerita pula ni. Dia yang pemimpin yang bersubahak dengan musuh tu pula nya. Jadi orang ni tak nak buat apa nyak gitu yalah. Jadi dia tu kaya, senang, tak ada gapo-gapo. Jadi hak jadi masalahnya orang ramai. Orang ramai lah menjadi maksa ni. Dia orang ramai lah yang menerima akibat buruknya. Pemimpin tak apa tempat duduk molek.